Apa itu Wahabi? Bagaimanakah seseorang itu boleh dikatakan sebagai Wahabi? Adakah dakwah Wahabi dianggap sebagai mazhab? Apa yang sebenarnya dibawa oleh Wahabi? Apakah perbezaan antara Wahabi dan Wahbi? Adakah anda terima jika ada yang mengatakan bahawa anda seorang Wahabi? Kenapa ada yang menolak Wahabi? Mari kita sama-sama mengetahui jawapan tentang salah satu konspirasi terbesar dalam sejarah Islam ini. Pada penghujung tahun 1703, Topkapi Palace atau yang dipanggil Pintu Tinggi atau Al-Babul Ali di Astana, Istanbul, di Turki, masih sibuk dengan gerakan politik selepas penggulingan Sultan Mustafa II yang digulingkan oleh Janisari dan digantikan oleh saudaranya Sultan Ahmed III. Maka, peringkat kejatuhan Empayar Uthmaniyah bermula selepas pengusiran Sultan Mustafa II, Sultan Mujahidin yang terakhir. Kisah ini bermula pada 1703, khususnya selepas rampasan kuasa tentera Turki yang menggulingkan Sultan Mustafa II. Kemangkatan Sultan Mustafa II pada usia 39 tahun, 4 bulan selepas rampasan kuasa menandakan berakhirnya penaklukan Uthmaniyah dan permulaan kepupusan Empayar Uthmaniyah dan kejatuhan Khilafah keempat. Penyingkiran dan kemangkatan Sultan Mustafa II bukanlah satu-satunya peristiwa pada tahun 1703 bersamaan dengan tahun 1115 Hijrah, tetapi terdapat satu peristiwa yang tidak kurang pentingnya. Seolah-olah Allah hendak mengirimkan pampasan kepada negara Islam untuk beberapa siri khalifah dan sultan yang melindungi iman dengan seorang lelaki yang akan memperbaharui perjanjian negara dengan Islam dan mengembalikannya kepada Tauhid yang tulen. Dan kelahiran Imam Muhammad bin Abdul Wahab berada di sebuah kampung terpencil bernama Uyainah yang dimiliki oleh Kegubernuran Diyah, 35 km dari kota Riyadh dan kira-kira 800 km ke timur Laut Makkah. Makkah terletak 10 km dari timur Jeddah. Imam Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 Hijrah pada awal abad ke-12 Hijrah. Ahli sejarah mengesahkan bahawa keadaan agama, politik dan moral pada masa itu mencapai tahap paling rendah di wilayah Najdi, selatan Arab Saudi dan utara Yaman,
bahawa wilayah itu tidak langsung di bawah pemerintahan Uthmaniyah. Ini membawa mereka kembali ke kehidupan pra-Islam dalam semua aspek. Orang-orang Badui itu berpaling kepada amalan tawasul oleh Rasul, para sahabat, para wali, dan orang-orang saleh yang merupakan syirik besar, dan mereka meninggalkan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sujud dan berdoa tanpa perantara, sebagai hamba yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Dan walaupun orang Badui itu masih Muslim yang mengakui kewujudan dan keesaan Tuhan dan tidak jatuh ke dalam syirik al-uluhiyah atau mengambil sesuatu selain Tuhan, mereka melakukan syirik ar-rububiyah seperti tawasul, berkorban, memberkati, dan kerosakan telah tersebar di antara mereka, dan mereka meninggalkan solat dan masjid. Kebanyakan mereka tidak mengetahui di mana kiblatnya. Mereka masih tetap berdoa, meminta pada kuburan-kuburan seperti kuburan Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukan sahaja wilayah Najdi dan sekitarnya yang dilanda kejahatan syirik dan bid'ah palsu ini, tetapi bid'ah dan syirik tersebar di seluruh dunia Islam dengan masa. Dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, dan kubur Ummul Mukminin Khadijah bin Khuwailid dan Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anhuma di Mekah telah dilakukan oleh mereka banyak bid'ah. Khilafah Uthmaniyah sedang dalam proses kehancuran dan berterusan selama 200 tahun untuk jatuh, yang merupakan banyak masa untuk mengekalkan hasutan dan ajaran sesat di seluruh dunia Islam, pertumbuhan pemikiran Syiah dan penembusan racun pemikiran Parsi ke dalam pemikiran Islam, dan renungan ajaran sesat yang disebarkan oleh negara Syiah Fatimiyah di Maghrib dan Mesir dan Syam, Syria, Palestin, Lebanon dan Jordan, dan Al-Hijaz, Makkah dan Madinah. Fatimiyah hancur 108 tahun sebelum Uthmani. Dari Turki, Tarekat Naqsybandi, dan inilah doa yang khusyuk yang diajarkan oleh agama yang benar kepada kita, dan di mana para sahabat radhiyallahu anhum biasa berdiri dan mendengar Al-Quran. Kepada mereka tidak bergerak seolah-olah seekor burung sedang berdiri di atasnya. Ibadah ini bertukar menjadi tarian histeria, bergoyang-goyang, dan gementar yang tidak sesuai, dan mengingati nama Allah yang Maha Perkasa, Maha Esa. Ini adalah dari peninggalan negara Syiah Ismailiyah Fatimiyah. Dan apabila pemikiran Imam Muhammad ibnu Abdul Wahab tidak memasukinya, bid'ah sufi itu masuk, dan berakhirnya Khalifah Uthmaniyah tidak dapat dielakkan. Nama jolokan Wahabi, dan adakah ia cacat? Ada yang malu dengan menyifatkan mereka sebagai Wahabi, malah Salafi sendiri dan pengikut Imam Muhammad ibnu Abdul Wahab berasa malu dengan itu, dengan mendakwa bahawa Wahabi bukanlah agama baru maupun mazhab fiqh yang baru. Tetapi realitinya ia adalah seruan pembaharuan, bukan gerakan. Kita tidak kata harakah Wahabi, tetapi kita sebut dakwah Wahabi. Umum mengetahui bahawa harakah itu terhenti dengan terputusnya motif, adapun dakwah itu berterusan dan dilahirkan semula dengan cara dan tempat yang berbeza-beza, khususnya seruan tauhid yang tidak habis-habis. Semangatnya tidak surut di satu tempat, tetapi Tuhan meniupkan air pancutnya di tempat lain. Mari kita kaji apa yang berlaku kepada Khilafah Uthmaniyah selepas permusuhannya dengan Imam Muhammad ibnu Abdul Wahab. Negara Khalifah telah mendorong wali Mesir, Muhammad Ali Pasha, untuk memerangi dan menghapuskan dakwah Wahabi dan negara barunya,
dengan menganggap bahawa Sultan Uthmaniyah Mahmud II 1808-1839 adalah gerakan politik yang boleh digugurkan di peringkat awal. Tetapi tentera Muhammad Ali Pasha di bawah pimpinan anaknya Tosun Pasha tidak mampu mencapai kejayaan yang menentukan sehinggalah selepas Muhammad Ali memimpin tentera sendiri selepas menawan Mekah dan kemudian menghantar anaknya Ibrahim Pasha dalam gelombang kedua yang berjaya menghapuskan Wahabi, negara yang dipanggil negara Saudi pertama, dan perang berterusan untuk tempoh 8 tahun. Dari 1811 hingga 1819. Sampai sini penonton yang dikasihi, mengakhiri bahagian pertama episod Apa Itu Wahabi, yang dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama yang membincangkan persekitaran sosial dan politik yang dilalui oleh Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahab melalui dan seruannya hingga akhir negara Saudi yang pertama. Bagi bahagian ketiga, ia akan bertajuk Khilafah Uthmaniyah, apa kelebihan dan kekurangannya, dan ia akan membincangkan sebab-sebab kebangkitan dan kejatuhan Khilafah Uthmaniyah dan kesilapan terbesar di mana khalifah berlaku dan dipimpin kepada kejatuhannya. Jadi bertemu sebentar lagi di bahagian kedua, insya-Allah. Thank you.